iaitu katakan Madam Z buat nilai yang mudah dikira, iaitu 10,000. 10,000. Okey. So kita akan cerita senario yang sebenar. Katakan nilai 10,000 ini Madam Z menabung ataupun membeli saham ini pada tahun 2007. Okey. Kita beli zaman tu 10,000, nilai tu sangat besar ya. Jadi kita nak tengok kepentingan dia apabila kita melabur 10,000 pada tahun 2007. Dan pendapatan tahunan, interest tahunan yang ditawarkan ialah biasanya melebihi 10% lah. Jadi untuk memudahkan pengiraan, Madam Z akan mengekalkan interestnya sebanyak interest. Madam Z buat 15%. Sebab kadang-kadang interest tu cuma Madam dah terlupa. Ada yang 15%, ada yang 14%. Dan rasa macam pernah ada melebihi 15%. Cuma lupa tahun mana. Jadi nak senang cerita, kita buat 15% sahaja. So kalau kita tengok duit pokok kita, bila kita beli saham, kita kena laburkan di situ 10,000 dan setiap tahun kita akan mendapat hasil. Sebab Madam Z buat video daripada rumah. So untuk memenuhi masa lapang, sebab student Madam Z semua dah habis exam, so Madam Z ada masa terluang untuk berkongsi dari segi keuangan. Supaya generasi akan datang mengambil peluang daripada apa yang Madam Z dapat setiap tahun. Kita tak letak nilai yang banyak. 10,000. Untuk tahun 2008. Pada tahun 2008 kita akan tuai hasil yang pertama, iaitu 15% daripada 10,000. Yang ini kita nak tengok. So yuran-yuran tu Madam Z tak tolak lah. Dia ada yuran ataupun sumbangan kita kepada tabung tu, kita sebab nilai tu kecil, kita anggap, kita ignore sahaja. So kalau pengiraan biasa 15 per dengan 100, kita darab dengan pokok kita tu, prinsipal kita 10,000. Jadi secara logiknya pada tahun 2008 Madam Z dapat duit sebanyak RM1,500. Kita kira kat sini kena betul-betul lah kan. RM 1,500. Kita akan dapat, Bank Rakyat akan bank in kepada akaun kita, sama ada kita nak menggunakan atau nak kekalkan dalam akaun simpanan terpulang kepada kita. Tapi duit 1,500 ini tidak akan mengganggu nilai pokok yang asal, sebab ini adalah jumlah saham yang kita beli dan duit yang kita dapat di sini, duit yang kita dapat kat sini, dia akan masukkan ke dalam akaun simpanan kita, saving account kita, dan akaun ni kita boleh withdraw lah ikut kita nak guna untuk apa. Kalau rakan-rakan sekalian nak tinggalkan duit ni dalam akaun pun tak ada masalah, cuma interest yang akan diberi adalah sangat kecil. Kemudian katakan tahun 2009, katakan Madam Z mengekalkan interest yang sama, iaitu 15% daripada prinsipal kita 10,000, kita akan dapat juga sebanyak RM1,500. Begitulah seterusnya. Jadi 2010 kita akan dapat juga 1,500. 2011 kita dapat lagi
1,500. Dalam matematik sebenarnya benda ni kita boleh guna kaedah janjang aritmetik. Kita boleh guna janjang aritmetik, cuma Madam Z tidaklah membawa rakan-rakan di luar sana menggunakan matematik tambahan untuk mengira yang ini. Kita boleh kira secara satu persatu, tak ada masalah. Okey. So bayangkan daripada tahun yang pertama ni, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey, yang keempat. Dan sekarang kita dah masuk 2022, yang terbaru, baru-baru ni. Okey. Interest yang ditawarkan juga adalah 15%. Jadi, Madam simpulkan pada tahun 2022 pun kita akan dapat RM1,500. Jadi bayangkan sekarang, kalaulah Madam Z tidak usik duit tu, tapi masalahnya kita usik lah, cuma nak bagi tahu dia punya jumlah interest yang kita dah terima. Okey, pada tahun 2008, 2009, 2010, 11. Okey, bayangkan kita ada lagi. Okey, yang ini dah 4 kan, 2008, 2009, kalau kita guna kaedah gundalan ya. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17. Gundalan Madam tunjuk gundalan. Okey, 2017. 2018, 2019, 20, 21, 22. Okey, sebenarnya kita telah mendapat daripada simpanan kita 10,000. Okey, hasilnya duit pokok kita masih lagi kekal sebanyak RM10,000, masih ada di situ. Tidak berganjak, nilai ni kekal. Ditambah dengan daripada gundalan Madam Z tadi ni, bersamaan dengan 15 kali lah kita dapat interest. So 15 kita darab dengan setiap tahun, puratanya kita dapat 1,500. Nilai ni tidak tepatlah purata, puratanya 1,500. Kita tengok. RM 10,000 tambah dengan nilai ni yang penting sebab yang ini adalah yang kita terima daripada Bank Rakyat. So 15 kali darab dengan 1,500. So di situ kita dah dapat RM 22,500. Di sini Madam Z nak ambil perhatian rakan-rakan di luar sana. Kalau kita boleh perhatikan di sini, sebenarnya kalau kita tengok, duit yang kita laburkan cuma 10,000 saja. Tapi setelah 15 tahun, setelah 15 tahun, kita dapati sebenarnya kita dah menerima interest lebih 2 kali ganda berbanding duit pokok kita. Kalau kita kira secara matematiknya, 22,500 ni kita bagikan dengan 10,000. Sebenarnya kita dah dapat 2.25 kali ganda daripada jumlah pokok. Okey. Boleh? Okey. So untuk tahun berikutnya, insya-Allah dia akan mengekalkan kalau mungkin kita akan kekalkan 15% lagi lah kalau kita tengok ekonomi kita sekarang. Masa zaman COVID, kita tahu zaman COVID kita dapat 13% dan juga 14% saja interest. Tapi nilai itu masih lagi besar. Jadi kalaulah diberi peluang, kalau Bank Rakyat membuka peluang untuk kita menambah pelaburan, dari sekarang kita dah boleh menabung. Seandainya diberi peluang nanti, maka Madam Z beri cadangan supaya belilah
belilah saham tersebut kerana nilainya adalah sangat besar. Okey. Dan untuk rakan-rakan di luar sana, sebenarnya apabila nilai yang kita dapat ini seragam, sebenarnya hampir puratanya adalah 1,500, sebenarnya kita boleh rancang sesuatu. Dengan duit ini kita boleh rancang sesuatu. Sebagai contohnya 1,500 ni kita bahagi dengan 12. Kita dapat 125. 125. Sebenarnya kita dah boleh rancang pada tahun 2020, contohnya 2007 ataupun 2008 lah. 2008 kita sebenarnya dah boleh rancang untuk membeli satu annuity. Annuity yang dikenakan bayaran bulanan sebanyak RM125. Madam Z ambil nilai ni lah, 1,500 bahagi dengan 12. Iaitu sebulan kita dapat pendapatan kita ialah RM125. Ini pendapatan pasif kita lah, RM125. Jadi untuk tahun 2008 ni, sebenarnya kita dah boleh fikir untuk membeli satu annuity yang berharga RM120 sebulan. Kalau kita nak terikat dengan interest lah. RM126 sebulan. Yang ini maksudnya kita buat pembayaran bulanan. Contohnya kita nak beli apa? Peti sejuk. Peti sejuk kita bayar sebulan RM125. Tapi kalau kita buat ansuran macam ni, maksudnya kita dikenakan interest. Atau kalau kita boleh bersabar, kita mungkin boleh kumpul duit ni. Boleh kumpul duit ni tanpa kita usik lah. Kalau kita usik pun tak ada masalah. Kalau kita tidak usik, dalam tempoh 15 tahun, duit terkumpul ialah RM22,500. Kalau kita boleh tunggu sikit lagi, value ni sikit lagi, contohnya tambah lagi dengan 1,500 untuk tahun depan, contoh. Kalau tahun depan, kita ada tadi 22,500 ni kan. Kita tambah dengan 1,500 untuk tahun 2023, contoh. So nilai kita dah menjadi RM24,000. Dan pada masa itu, daripada berkat kesabaran kita tidak mengusik nilai interest, maka kita akan boleh membeli satu aset baru secara cash. Nilai yang ini kalau kita boleh bersabar, kita mungkin boleh beli kereta secara cash. Contohnya Azia. Tapi konten pada hari ini, perkongsian pada hari ini berkenaan dengan sebenarnya Madam Z memberi penekanan jika kita ditawarkan untuk membeli saham, maka Madam Z cadangkan dengan bukti yang kukuh supaya rakan-rakan dapat membeli saham tersebut kerana interestnya sangat tinggi melebihi 10%. Sekian saja perkongsian yang ketiga. Semoga bermanfaat dan menjadi pemangkin untuk rakan-rakan membeli saham yang menawarkan kadar pulangan yang tinggi. Sekian, terima kasih.